Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa yang pernah tengok horror movie yang bertajuk Winchester? Korang nak tahu tak, filem tu kan sebenarnya based on true story. Kisah dia tentang seorang perempuan ni yang bina sebuah rumah agam, tapi rumah dia tu tak pernah siap-siap sampailah dia mati. Dia bina rumah agam isteri ni selepas kematian suami dia. Katanya dia buat rumah agam tadi tu sebab dia nak lari daripada hantu yang telah dibunuh dengan menggunakan senapang Winchester. Rumah dia memang pelik bin aneh sebab dalam rumah dia tu ada tangga dan pintu yang tak tahu menghala ke mana. Kalau kita kata sebagai pintu mati ataupun tangga mati. Bukan tu je, dia juga bina tangga yang berbelok-belok dan tinggi tangga tu cuma 2 inci je. Pelik kan? Mana ada orang buat tangga tinggi 2 inci macam tu je. So rumah yang penuh dengan misteri ni memang famous lah, terutama dalam kalangan paranormal. Jadi kalau korang nak tahu macam mana full story kali ni, korang kena tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. So, cerita yang Nina nak story hari ini adalah tentang Sarah Winchester ataupun nama penuh dia adalah Sarah Lockwood Pardee. Jadi dia lahir pada tahun 1840 di Connecticut, Amerika. Sarah ni lahir dalam keluarga atasan dan parents dia memang kaya raya. Ayah dia bernama Leonard Pardee dan merupakan seorang usahawan pengeluar kereta kuda yang berjaya. Mak dia pula adalah seorang wanita yang terkenal dalam kalangan masyarakat. Jadi Sarah ni dia ada 6 lagi adik-beradik dan semuanya membesar dalam keadaan baik dan hidup diorang ni sangat mewah. Masa Sarah ni kecil dulu, dia ada sempatlah belajar 4 bahasa dan dia juga study dekat sebuah college wanita. Kiranya Sarah ni adalah seorang perempuan yang well educated. Sarah ni juga bukan kaleng-kaleng juga tahu, dia sama macam mak dia sangat famous dalam golongan orang atasan. Jadi disebabkan dia ni adalah seorang gadis yang pandai, cantik. Jadi kalau nak kahwin tu mestilah kena cari yang setaraf, sekufu kan. Parents Sarah ni dia nak jodohkan anak perempuan dia ni dengan lelaki yang kaya. So parents dia pun buatlah satu perjumpaan dengan keluarga-keluarga orang kaya ni dekat church milik diorang. Kat sinilah parents dia akan berkenalan dengan keluarga-keluarga orang kaya yang lain ni. Jadi nak tanyalah sama ada kok diorang ni ada anak teruna yang available. Sembang punya sembang, akhirnya ada seorang jejaka teruna ni yang diorang berkenaan sangat dan nak jadikan menantu diorang. Lelaki tadi ni bernama William Ward Winchester dan dia ni adalah pewaris syarikat senjata api. Company dia pula memang megah dan berjaya sangat-sangat sebabnya company dia ni adalah satu-satunya yang mengeluarkan senjata api secara besar-besaran. Apa yang special pasal senapang dia ni? Senapang dia ni boleh tembak beberapa kali tanpa perlu reload peluru. Model senapang dia ni memang famous dan digunakan secara meluas semasa perang India-Amerika. Jadi keluarga Winchester ni memang kaya yang teramat sangat dan nama keluarga diorang ni pun semakin dikenali. Dengan kekayaan yang melimpah ruah ni lah, nanti Sarah akan gunakan untuk membina sebuah rumah agam yang pelik tu. Setelah berkenalan di antara keluarga ni, akhirnya Sarah dengan William pun telah berkahwin pada September 1862 dan diorang pun tinggallah di New England. Selepas 4 tahun diorang kahwin, akhirnya diorang telah mendapat seorang bayi perempuan yang sangat comel dan diberi nama sebagai Anne. Tapi kan sayangnya anak perempuan diorang ni tak hidup lama dan meninggal setelah 40 hari dilahirkan. Punca kematian anak dia adalah disebabkan kekurangan zat makanan dan metabolisme badan anak dia ni tak bernak proses protein. Jadi dikatakan penyakit ni agak rare dan jarang sangatlah berlaku. Dan sebenarnya itu adalah satu-satunya anak diorang dan diorang memang dah tak ada anak dah lepas tu. Dikatakan selepas anak pertama diorang ni mati, Sarah ni macam tertekan lah dan tak boleh nak move on. Pada masa ni juga dia dah mula overthinking. Dia fikir kekayaan keluarga suami dia tu datang daripada kematian. Yelah sebab suami dia kan jual senjata kan. Jadi senjata tu digunakan untuk tembak orang. Jadi kekayaan suami dia tu berpunca daripada nyawa orang lain. Jadi Sarah ni bila dia fikir pasal benda tu, dia macam tak boleh nak terima tau. Sampailah pada tahun 1840, bapak mertua dia mati dan suami dia William tadilah take over company bapak dia sebab dia satu-satunya anak tunggal diorang. Lepas tu hayat suami dia pun tak panjang juga guys, sebab setahun kemudian suami dia meninggal disebabkan batuk kering. So segala harta keluarga Winchester ni jatuh ke tangan Sarah tau. Lepas suami dia mati ni lah, dia mula obses nak bina rumah agam yang tak pernah siap-siap ni. Korang bayangkan, dia dapat harta daripada suami dia tu sebanyak $500 juta dan dia dapat saham company sebanyak 50%. Tapi Sarah ni dia tak pernah peduli pasal saham tu dan dia tak pernah pegang apa-apa jawatan dalam company laki dia. Even saham tu pun dia biar je dekat situ, dia tak usik pun dan dia boleh mendapat keuntungan daripada saham tu sebanyak $26,000 sehari. Korang bayangkan, dia duduk saja pun tak buat apa-apa, sehari dia dah berdapat $26,000. Tapi itulah dalam tempoh yang singkat ni je macam-macam Sarah ni terpaksa hadap. Yang pertama, hilang anak. Yang kedua pula hilang bapa mertua dan akhir sekali kehilangan suami. Lepas tu dapat harta berkepuk-kepuk jatuh kat dia. So sekarang ni dia tengah fikir
fikir apa yang dia nak buat dengan harta yang banyak sangat ni. Dia sebenarnya tak taksub dengan kekayaan, dengan harta benda, sebab dia sendiri pun datang daripada keluarga yang kaya raya. Tapi apa yang dia fikir pada masa tu, harta-harta yang dia dapat ni datang daripada ribuan nyawa yang dah pernah mati sebelum ni. Sebenarnya Sarah ni rasa bersalah yang teramat sangat sebab ramai yang jadi mangsa-mangsa kepada senapang Winchester. So dia memang tertekan yang teramat sangat dan stres bila fikir semua tu. Jadi dia kata dia nak kena buat sesuatu untuk tenangkan roh-roh ni. Disebabkan perasaan tertekan ni, akhirnya si Sarah ni pun berjumpa lah dengan seorang yang pandai lah bab-bab ilmu gaib ni, dan dia berjumpa di Boston. So orang tadi ni nasihatkan Sarah untuk pergi ke arah barat Amerika dan mula bina rumah untuk tenangkan roh-roh ni. Orang tu juga cakap yang Sarah ni dihantui oleh roh orang India Amerika sebab diorang ni mati dibunuh dengan menggunakan senapang Winchester. Sebab itulah roh tadi ni telah ambil anak perempuan dia, bapa mertua dia dan juga suami dia sebab diorang ni dendam sangat dengan dia. Lepas dia dah dapat nasihat macam tu, Sarah ni pun balik ke rumah dan kemas barang-barang dia apa yang patut, dan dia pun mula berpindah dan menuju ke San Jose yang terletak di California. Sebelum ni dia memang tinggal dekat New England, tapi dia terpaksa berhijrah sampai ke California. Memang jauh yang teramat sangat. Kalau zaman sekarang, Nina ada tengok dekat map lah berapa jarak kita drive daripada New England ni nak ke California. Korang nak tahu tak berapa lama? Hampir 2 hari. Kalau zaman sekarang pun drive kereta hampir 2 hari, korang bayangkan pada zaman dulu yang cuma naik kereta kuda tu, tak tahulah berapa hari. Bila dah sampai dekat sini, Sarah ni pun belilah sebuah ladang yang belum siap pada tahun 1884. Lepas tu dia pun upahlah arkitek dan juga sekumpulan tukang buat rumah ni untuk bina rumah agam yang dia nak. Jadi dia pun minta diorang ni untuk bina rumah agam yang besar dekat ladang yang dia beli tadi. Tak lama kemudian, rumah agam milik Sarah yang setinggi 7 tingkat akhirnya siap dalam tempoh yang tak berapa lama. Dikatakan rumah dia ni dibina non-stop 24 jam sehari, tapi sebenarnya pembinaan rumah dia tu walaupun dah sampai 7 tingkat tapi tak pernah settle tau. Dan pembinaan ni berlangsung daripada hari pertama sampailah 38 tahun kemudian. Rumah ni terus-terus dibina sampailah Sarah ni mati dan barulah pembinaan tu dihentikan. Lepas rumah dia dah siap, dia pun panggil orang-orang yang pandai dalam bab-bab alam gaib ni untuk datang ke rumah dia sebab dia nak buat upacara menenangkan roh. Walaupun upacara ni dah pun dibuat, tapi Sarah ni masih lagi tak tenang dan dia masih lagi nak tambah, nak renovate rumah agam dia. Ada je renovation yang dia nak buat, nak tambah itu ini. Tu pasal lah rumah dia tu selama 38 tahun tak pernah siap-siap. Sarah ni juga bina tangga yang mati sebab dia tak nak hantu-hantu yang mati kena tembak dengan senapang daripada company laki dia ni cari dia. Kononnya dia nak kelirukan lah roh tadi tu. Bila dia naik tangga, tiba-tiba jalan ni matilah. Kena turun pula cari tangga yang baru untuk cari Sarah ni. Bukan tu je, dia juga bina tingkap yang bila dibuka tu menghadap ke dalam bilik. Biasa kalau kita buka tingkap memang menghala keluar rumah kan, tapi dia tak, dia buat terbalik. Pintu pun ada yang dia buat macam tu juga. Lepas tu ada beberapa pintu mati yang dibina di setiap tingkat dan di beberapa lorong dalam rumah dia. Motif utama dia samalah macam tangga tadi. Kalau hantu tu buka pintu, bukan Sarah dekat sini, ada dinding je. So dia tertipu, jadi dia kena cari pintu yang lain. Kononnya macam itulah, dia nak kelirukan hantu tadi. So binaan dalam rumah dia memang sangat pelik. Tapi Sarah ni rasa selamat. Sebab apa? Dia rasa hantu ni akan sesat bila nak cari dia. Dalam rumah dia ni je ada sebanyak 160 bilik, tapi penghuni dalam rumah dia tu sikit je. Sarah ni cuma ada 7 orang hamba, 2 nurse, 2 orang tukang masak, seorang pelayan, seorang driver dan juga seorang tukang kebun. Jadi kalau kita kira semua pekerja dia ni termasuk Sarah adalah dalam 15 orang, korang bayangkan dalam rumah dia tu ada 160 bilik. Lepas tu diorang yang 15 orang ni cuma duduk dalam rumah tu je. Macam besar gila kan? Selain desain rumah dia yang pelik-pelik ni, Sarah ni juga dekor rumah dia dengan menggunakan barang-barang yang mewah. Contohnya ada lampu chandelier kristal. Lepas tu pintu masuk rumah dia ni diletak dengan lapisan emas, dan tingkap rumah dia tu pula dibina daripada kaca, dan desain dia tu sebenarnya dibuat sendiri oleh seorang pengarah reka bentuk. Jadi bila kau dah minta pengarah ni buat tingkap kaca khas untuk kau, mestilah mahal kan bayaran dia. Bukan tu je, dalam rumah dia ni juga ada pemanas udara dan air panas yang mengalir. Selepas 4 tahun dia bina rumah agam tadi, dia beli pula sebidang tanah yang lain lebih kurang 140 ekar, dan kemudian dia bagi dekat kakak dia dan juga abang ipar dia. Beberapa tahun kemudian dia beli pula sebuah rumah boat yang terletak di San Francisco. Yelah, dah nama pun orang kaya kan, duit banyak. Lepas tu duit saham pula selalu masuk banyak. Jadi nak buat apa je dengan duit-duit tu? Lagipun dia seorang je yang dapat duit tu. Nak bagi ke anak pun tak ada kan. Sejak dia pindah, dia semakin terkenal sebab orang kenal dia dengan kisah perempuan kaya yang obses dengan alam gaib. Kemudian sampailah pada September 1922, Sarah ni telah mati dalam tidur dan kematian dia telah dihebahkan dalam surat khabar. Manakala rumah agam dia yang dia bina non-stop tu sampai hari dia mati telah diserahkan kepada anak saudara dia, dan kemudian rumah tu pun dijual dan dilelong. Sampai ke hari ni rumah agam milik Sarah ni masih lagi terkenal
tenang dan selalu menjadi tumpuan para pelancong untuk tengok sendiri betapa pelik dan misterinya rumah dia. Jadi kalau korang ke Amerika nanti, kalau korang ada rezeki, korang bolehlah pergi tengok rumah Sarah Winchester ni. Walaupun Sarah ni dikatakan nak lari daripada roh-roh hantu yang mengejar dia, sebenarnya dalam rumah dia tu tak ada pula gangguan-gangguan misteri. Cuma benda tu macam mindset dia je tau. Jadi guys, Nina rasa sampai di sini sajalah perkongsian Nina tentang Sarah Winchester yang sangat overthinking tentang roh-roh orang yang mati sebab kena tembak dengan senapan Winchester akan menghantui hidup dia, sampai dia bina tangga, pintu, apa semua tu sebab nak kelirukan roh tadi tu supaya tak dapat cari dia. Benda tu bunyi macam kelakar, tapi itulah, kita tak boleh nak cakap juga kan, mungkin masa tu mental dia pun dah tak stabil sebab dia overthinking, mungkin dia tertekan, dia stress ke apa, kita tak tahulah kan. So Nina harap korang sukalah dengan perkongsian Nina tadi. Kalau korang ada cadangan yang menarik, korang boleh komen juga dekat bawah. So macam biasa, kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah dan turn on notification juga tau, supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.